Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kita sampai pada bab yang ke-11 daripada kitab Al-Jauharul Mawhub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Bab yang ke-11 ni pada menyatakan kelebihan segala masjid. Ya, Al-Babul Hadi Asyara fi Fadilatil Masajid. Bab yang ke-11 pada menerangkan fadilat masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, ini potongan daripada ayat surah At-Taubah ayat yang ke-18, yang artinya sesungguhnya meramaikan, ini mengimarahkan, meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah. Ini orang-orang yang memakmurkan. Innama ya'muru. Ya'muru ni maksudnya memakmurkan, yang mengimarahkan. Masjid-masjid rumah Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keterangan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahawa orang-orang yang dekat dengan masjid ini sentiasa berdampingan dengan masjid, sentiasa menghadiri solat berjemaah di masjid, ya, sentiasa beriktikaf di masjid dan sentiasa menghidupkan amalan-amalan masjid, ya, dengan solat, ibadat, zikir, bacaan Al-Quran, ya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum, ini datang suatu kaum bagi berhenti mereka itu di atas siratul mustaqim. Menangis mereka itu, maka dikatakan baginya, lalu olehmu atas sirat. Ini suara bagi tahu pada kaum ini supaya menempuh titik sirat itu, lalu atas sirat itu. Maka kata mereka itu, ini kaum tersebut, kami takut daripada api neraka, ya, nak menempuh titian sirat tu, ya. Kalau terjatuh daripada titian sirat tu akan terjatuh ke dalam neraka, maka mereka pun takut. Maka kata Jibril alaihi salam, betapa kamu lalu atas laut? Jadi kamu dulu di dunia dulu kamu menempuh laut yang bergelora itu macam mana? Maka kata mereka itu, dengan perahu. Jadi kami dulu di dunia dulu menempuh, kalau laut ni, laut yang luas ni, naik perahu lah. Maka didatangkan dengan segala masjid yang mereka itu sembahyang padanya seperti perahu. Ini dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masjid-masjid, ya, yang pernah mereka pergi untuk bersolat di dalamnya waktu mereka hidup di dunia itu, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada mereka dalam keadaan bentuk perahu-perahu, ya. Maka didatangkan dengan segala masjid yang mereka itu sembahyang padanya seperti perahu, maka naik mereka itu akan dia dan lalu mereka itu dengan dia atas sirat. Allahu Akbar. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, dihasyarkan, yakni dihimpunkan segala masjid
pada hari kiamat seolah-olah seperti unta yang putih kakinya. Ya. Jadi pada hari kiamat tu semua masjid-masjid tu akan dihimpunkan pada suatu tempat dalam keadaan sehingga seolah-olah seperti unta yang putih kakinya daripada ambar dan tengkuknya daripada za'faran dan kepalanya daripada kasturi. Ya. Dan tali hidungnya daripada zabarjat, dan segala orang yang menutungkan dia, yakni yang menyambutkan dia, ini orang yang sentiasa memuliakan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan segala imam mengalu akan dia, dan segala orang yang memeliharakan sembahyang mengikut akan dia. Maka lalu mereka itu pada padang kiamat, maka berkata ahlinya, siapa mereka itu? Malaikat yang muqarrabunkah atau anbiya yang mursalun? Ini mereka tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan, ya, sehingga tertanya-tanya, siapakah mereka itu yang mendapat kemuliaan tersebut berbanding dengan semua manusia-manusia lain, ya? Adakah mereka itu muqarrabunkah, yakni malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kah, ataupun orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Taala, ataupun para-para anbiya ataupun para-para rasul? Maka dikatakan bukan, mereka itu adalah orang-orang yang memeliharakan atas sembahyang berjemaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'min, ya. Sabda Nabi SAW, masjid itu adalah baitu kulli mu'min, mana rumah bagi sekalian orang-orang yang beriman, ya. Sabda Nabi SAW, bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin, yakni tempat ibadatnya. Ini maksud bagi rumah bagi orang mukmin tu bukannya rumah buat macam tempat tidur pula, ya. Tempat makan, tempat tidur, tak. Maksudnya tempat untuk melaksanakan amalan ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat kamu akan laki-laki, ya, laki-laki, ini seorang laki-laki yang melazim akan masjid, ini disering selalu pergi berulang alik ke masjid untuk menunaikan sembahyang berjemaah 5 waktu, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Jadi Nabi SAW memberikan suatu pengiktirafan bagi orang yang sentiasa berulang alik, ya, menuju ke masjid, dari rumah dia ke masjid, mana berulang alik pada setiap 5 waktu, ya. Orang-orang yang begini, kata Nabi SAW, bersaksilah bahawa mereka itu memiliki iman. Maksudnya mereka itu sentiasa memelihara iman, hidup dengan keimanan. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila melihat kamu akan laki-laki beribadat ia akan masjid, jadi dia sentiasa beribadat di masjid, maka saksi olehmu baginya dengan berimannya, kerana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, ya, kerana sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang mengimarahkan, yang memakmurkan, yang menghidupkan amalan-amalan di masjid Allah Ta'ala itu adalah daripada kalangan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dia tidak beriman, takkan dia nak pergi berulang alik, pergi ke masjid untuk menunaikan ibadat, bukan dapat duit pun, ya. Setengah orang ini kalau pergi keluar, pergi satu tempat tu, kalau tak ada apa-apa faedah, tak ada gaji ke, tak ada allowance ke, buat apa dia nak pergi, ya. Tapi orang-orang yang beriman, dia ulang alik ke masjid walaupun dia terpaksa menempuh hujan ke ataupun panas ke, ya, dalam keadaan sejuk ke, gelap ke, ya, tetapi dengan keimanannya tadi tu meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Taala yang berlipat kali ganda berbanding dengan sembahyang sendiri di rumah. Dengan iman itu, kepercayaan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersaksilah bahawa sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Kerana orang yang beriman saja yang Allah Taala akan beri taufik untuk mengimarahkan, menghidupkan, memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu
arba'ina sanah. Allahu akbar. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi, barang siapa yang berkata-kata, bersembang-sembang, berbual-bual, berborak-borak dengan kalam perkataan yang jenis macam mana? Jenis hal dunia, bukan hal akhirat, ya, bukan hal ibadat, bukan hal syariat, tapi hal dunia. Apa ganjaran yang dia akan dapat? Apakah natijah yang akan diperolehi? Ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata-kata dengan perkataan dunia di dalam masjid, ya. Jadi kita ni di masjid ni, walaupun kita duduk iktikaf lama-lama, berbual, berborak-borak, kita kena hati-hati. Janganlah kita berbual-bual hal-hal keduniaan, ya. Tetapi bicaralah tentang hal ibadat untuk memperbaiki amalan ibadat kita, ataupun hal tentang ilmu pengetahuan, tentang Al-Quran, ya. Kerana masjid adalah tempat ibadat, bukan kita nak berbual-bual hal duniawi. Siapa yang berbual-bual hal duniawi, apa yang dia akan dapat? Nescaya menghapus Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Allahu Akbar. Kita baru 40 tahun lepas datang masjid, habis 40 tahun punya amalan. Puncanya sembang hal politik dalam masjid. Itu kena jaga-jaga tuan-tuan. Politik ni hal dunia. Jaga-jaga. Jangan sembang banyak sangat luar masjid. Tak apa. Astagfirullah. Ya. Dan tengok lagi. Dan sabda Nabi SAW, dan pada setengah riwayat ditakuti atasnya akan kejahatan matinya. Allahu Akbar itu. Ya. Bila banyak sangat bersembang hai dunia dalam masjid, hai berniaga, hai bisnes, semua sembang dalam masjid, hai projek, semua nak sembang dalam masjid, sudahnya matinya dalam keadaan buruk, kejahatan matinya. Allah na'udzubillah min zalik, ya. Jadi eloklah kita sembang, bicara apa pun, cerita tentang kebesaran-kebesaran Allah, ya, atau kisah-kisah sahabat-sahabat, tentang isi kandungan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya, itu lebih manfaat untuk kita. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bermula tertawa-tertawa di dalam masjid itu, kelam di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Ini antara yang akan menyebabkan seseorang tu mengalami kegelapan, ya, di dalam kubur, ya, adalah sebab apa? Kerana banyak tertawa-tertawa, gelak-gelak di masjid, tempat dia nak sembang, nak berborak-borak, nak berjenaka, ya. Jadi kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada perangai-perangai, sikap-sikap yang sedemikian, ya. Kerana masjid ni adalah tempat rumah Allah untuk kita ibadat. Jangan kita jadikan tempat untuk kita berlawak-lawak, ya, bergelak ketawa pula, ya. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah ada ustaz-ustaz, ada pencermah-pencermah dalam masjid pun nak buat cerita lawak dalam kuliah-kuliah. Jadi saya pun tak berapa setujulah. Mana dalam masjid kita cerita tentang hal-hal, perkara-perkara yang melibatkan amalan ibadah. Ini bukanlah perkara-perkara untuk kita jadikan bahan jenaka, bahan-bahan lawak, ya, bahan-bahan untuk kita ketawa-ketawa, ya. Allahu Akbar. Dan pada setengah riwayat ditakuti atasnya akan kejahatan. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bermula tertawa-tertawa di dalam masjid itu, kelam di dalam kuburnya. Nauzubillah. Dan pada hadis yang lain, barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Allahu Akbar. Ini untuk orang-orang yang sentiasa menjaga kebersihan masjid, ya. Selalunya dapat ganjaran ni tuk-tuk siak lah, yang buang tai cicak, yang kemas-kemas masjid ni, ya. Dia buang kotoran-kotoran, segala apa kotoran habuk-habuk ke apa, najis-najis cicak ni semua dibersihkan, ya. Barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti, ya, ataupun ada batu ke, ada duri ke, ada kaca ke, dibuang daripada masjid, maknanya dibuang kotoran-kotoran, perkara-perkara yang tercemar, maknanya najis-najis ke, ya, daripada masjid, maka apa Allah Ta'ala akan bagi? Diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Allahu Akbar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya, ini kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW,
berkhabar-khabar di dalam masjid itu memakan akan kebajikannya seperti memakan binatang akan rumput. Allahu Akbar, ya. Jadi berkhabar-khabar ni maksudnya apa? Berbual-bual lah, bersembang-sembang, berborak-borak di dalam masjid. Nak berborak bukan tak boleh, di luar masjid lah. Bukan tak boleh, ya, nak bersembang-sembang. Kalau dalam masjid ni kita nak berbual-bual juga, kita berbual-bual hal ilmu, hal tentang isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis, ya, bab-bab daripada ilmu pengetahuan. Itu akan memberi kita faedah, ya. Tetapi kalau kita berkhabar-khabar ni mana cerita-cerita kosong, hal-hal yang orang yang cerita pun tak dapat manfaat, orang yang dengar pun tak dapat manfaat. Itu perkara-perkara yang sia-sia. Jadi elakkanlah daripada kita berbual-bual di dalam masjid itu dalam perkara-perkara cerita hal dunia tu, ya. Kerana ianya akan memakan kebajikannya seperti memakan binatang akan rumput. Habislah kita punya amalan-amalan tu. Puncanya sembang dalam masjid. Allahu Akbar. Dan tersebut pada tafsir Qurtubi, daripada Nabi SAW, barang siapa pasang pelita di dalam masjid, sentiasa malaikat dan hamalatul arsh menselawat mereka itu atasnya dan meminta ampun mereka itu baginya selama ada demikian cahayanya itu di dalamnya. Allahu Akbar. Dan bahawasanya belanja isi kahwin anak bidadari itu menyapu sampah debu masjid. Allahu Akbar. Jadi apa kata dalam tafsir ini? Bahawa Nabi SAW pernah menyatakan barang siapa yang pasang pelita di dalam masjid, ya, barang siapa pasang pelita di dalam masjid, maksudnya dia menerangkan masjid. Tadi tu kan masjid kalau waktu sembahyang maghrib dah mula gelap, sembahyang isyak dah gelap, ya, waktu subuh lah gelap, awal-awal pagi. Jadi waktu-waktu ni dalam gelap ni, ya, jikalau sesiapa yang memasang pelita ni, zaman dulu mana ada pelita elektrik macam sekarang ni, mentekan je, ya. Dulu nak pasang pelita nak sediakan minyak dia lagi, sumbu dia lagi, ya. Jadi dalam nak menerangkan rumah Allah Ta'ala tadi tu supaya mudah orang-orang lain datang untuk melakukan ibadat, ya, maka Allah Ta'ala juga memberikan ganjaran untuknya, ya. Barang siapa pasang pelita di dalam masjid, sentiasa malaikat dan hamalatul arsh ni, malaikat-malaikat yang menanggung arsh, ya. Mana malaikat-malaikat yang tinggi kedudukannya, mereka ni akan sentiasa menselawat, ini mendoakan keampunan ke atas orang-orang tadi. Ini orang yang sentiasa yang suka pasang pelita di dalam masjid. Kalau hari ni orang yang datang masjid tu maknanya orang yang bertugas ni pasang, hidupkan suis lah, dia nak pasang lampu, ya, masuk maghrib dah, maka Allah Ta'ala juga berkenan memberikan keampunan untuk mereka. Sebab apa? Malaikat-malaikat ni memohonkan keampunan, ya. Kalau macam kita ni minta ampun dengan dosa-dosa kita ni, belum tentu doa-doa kita ni makbul. Tetapi kalau malaikat-malaikat yang tidak ada dosa tu, kalau mereka memohon kepada Allah Ta'ala, tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala tidak tunaikan, ya. Kerana mereka sentiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau segala permohonan mereka tidak akan Allah Ta'ala sia-siakan, ya. Jadi kalau malaikat-malaikat ni mendoakan pula untuk kita, ya, kerana apa? Kerana kita menghidupkan cahaya di dalam masjid Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala apa? Menselawat mereka itu atasnya dan meminta ampun mereka itu baginya selama ada demikian cahayanya. Selama mana cahaya itu terpasang dalam masjid, maka selama itulah dia doakan untuk mereka. Dan bahawasanya belanja isi kahwin anak bidadari itu menyapu sampah debu masjid. Jadi kalau kita ni nak menikah dengan anak-anak bidadari, maka rajin-rajinlah kita buat program apa, membersihkan masjid ramai-ramai sama-sama. Jangan seorang je ambil bahagian tu, tok siap je dapat. Jadi sama-sama kita membersihkan masjid, ya,
buang debu-debu sawang-sawang tu, kerana itu akan menjadi sebagai mas kahwin untuk menikah dengan anak bidadari, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, nescaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai di dalam syurga. Allahu Akbar, ya. Itu bagi yang berkemampuan untuk membina masjid. Masjid ni tempat sujud, ya. Tak kira lah kecil ataupun besar. Ada duit banyak buat besar, ya. Tak ada duit banyak buat tempat kecil untuk kita solat, ya. Ataupun surau, ya, tempat untuk kita melakukan ibadat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamid lagwi wal jawri, ya. Sesungguhnya innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jawri, ya. Sesungguhnya para malaikat itu yatakarrahuna, mana benci mereka itu, minal mutakallimina, dengan ke atas mereka, daripada orang yang berkata-kata di dalam masjid, ya, dengan perkataan bikalamil lagwi, perkataan yang sia-sia. Perkataan yang lagwi ni, lara ni, perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia ni yang macam mana? Perkataan yang orang yang cakap pun tak dapat manfaat, ya, tak ada faedah untuk dia. Orang yang dengar pun tak dapat faedah. Apatah kalau mengumpat lagi lah berdosa, ya. Jadi perkataan-perkataan yang lara ni, yang tidak ada faedah ni, ya, malaikat benci dengar perkataan-perkataan ni apabila dia berbual dalam masjid, ya. Dan perkataan yang tidak betul, ini benda-benda yang dusta, perkataan yang tiada sebenar, ya, fitnah-fitnah ni semua, ya, malaikat pun benci untuk mendengar dalam masjid. Dan sabda Nabi SAW, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha, ya. Syarrul biqa'i, sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat itu, aswaquha, adalah pekannya. Aswaq ni mana pekannya lah, bandarnya, ya. Sebab kat situ macam-macam ada, pasar ada, bazar ada, kedai-kedai ada, ya. Wa khairul biqa'i masajiduha, dan sebaik-baik tempat itu adalah segala masjidnya. Ini masjid adalah sebaik-baik tempat atas muka bumi ini. Dan pada satu riwayat, sejahat-jahat negeri itu pekannya, dan sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Allahu Akbar, ya. Jadi nak bandingkan antara masjid dengan shopping mall, ataupun panggung wayang, itu adalah tempat-tempat yang penuh dengan macam-macam perkara-perkara yang sia-sia, ya, dusta, maksiat. Nak bandingkan dengan masjid, tempat orang melaksanakan amalan ibadat, zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada situ kita dapat lihat bahawa sejahat-jahat tempat itu adalah pekannya, dan sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Ini kalau nak pergi masjid tak mampu, mungkin sebabkan jauh ataupun kawasan tu tak ada masjid namanya, maka eloklah duduk di rumah, daripada kita buang masa kita di pekan-pekan. Dan sabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain, ya. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk ia hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu, yakni sunat tahiyatul masjid, ya. Dan apabila duduk ia padahal lupa dan hampir perceraiannya, dituntuti baginya perbuat akan dia dan berulang-ulang sunat tahiyat masjid itu. Ini kalau terlupa maka dia dituntut, mana sunat yang muakkad, sebab dengan sebab berulang-ulang masuk masjid, dan jikalau daripada masa yang hampir sekalipun. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur, ya. Mana kalau kita masuk masjid waktu maknanya masih belum orang dirikan sembahyang fardu, mana kita tunaikan dulu sembahyang sunat tahiyatul masjid, ya. Kerana kalau kita tinggalkan itu adalah makruh. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu. Ini kalau dah masuk orang di tengah sembahyang fardu, ya, berjemaah fardu, tak payah kita nak sibuk sembahyang tahiyatul masjid pula, sebab dengan
kita mengerjakan sembahyang fardu itu, sembahyang tahiyatul masjid itu juga terhasil sekali, ya. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyah masjid itu di dalamnya. Dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun, ini kalau kita sampai-sampai masjid, imam dah sembahyang berjemaah dah masuk rakaat pertama, maka kita sembahyang je sekali dengan imam, ya. Kita masbuk pun tak apa, ya. Mana sembahyang sunat tahiyatul masjid itu dah dihitungkan sekali, dah kira dah, mana dah, walaupun kita tak niat nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, ya, tapi kita dah dikira sebagai sunat tahiyatul masjid itu dah dilaksanakan. Seperti sembahyang sunat tawaf, masuk di dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang lain yang dikerjakan dia kemudian daripada tawaf, ya. Faedah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, ini kalau surau ke musalla ke, maka mendahulu ia akan kaki kanan. Jadi kita nak masuk ke tempat ibadat tu, disunatkan kita masuk dengan kaki kanan, melangkah kaki kanan. Macam kita nak masuk bilik air, tempat tandas tu, kita masuk dengan kaki kiri, ya. Kalau kita nak keluar rumah, kita keluar dengan kaki kiri. Jadi kita nak masuk ke masjid, nak masuk ke rumah, kita masuk dengan kaki kanan. Maka berkata ia, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini bila nak masuk masjid, ya, atau tempat solat, tempat ibadat, kita baca bismillahi dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala malaikatillah, dan ke atas para malaikat Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ini doa, ya, zikir untuk ketika mana kita nak masuk masjid. Kita doa masuk masjid biasa kita pun tahu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Ini banyak lagi doa-doa, ya, zikir-zikir yang Nabi SAW ada ajarkan kepada para sahabat. Dan pada hadis bahawasanya Nabi SAW adalah ia apabila masuk masjid berkata, ini doa lain pula, a'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini zikir ketika melangkah nak masuk ke dalam masjid. Apa makna dia? A'udzubillahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha agung, wa wajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang sedia ada, ya, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Dan katanya apabila berkata ia akan demikian itu, yakni apabila seseorang itu membaca doa ini ketika nak masuk ke masjid itu, kata syaitan, telah terpelihara ia daripada aku pada sekalian hari itu. Allahu akbar. Ini syaitan tak boleh nak mempermain-mainkan dia lah, nak menipu dia, ya. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid, berseru-seru tentera iblis, dan berhimpun mereka itu atasnya seperti berhimpun lebih atas rajanya Allah. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka hendaklah berkata ia, Allahumma inni a'udzubika min iblisi wa junudih, ya. Kerana apa? Bila kita ni dah masuk masjid ni, dah terpelihara dah, ya, dah masuk rumah Allah, ya, kita dalam pemeliharaan Allah. Tapi bila kita nak keluar je masjid tu, syaitan iblis ni dah menanti-nanti dah, ya. Berseru-seru tentera iblis tu, panggil macam-macam, jom kita pergi kedai sana, jom kita pergi sini, jom kita pergi sana. Dia dah ajak dah, ya, seperti berhimpun lebih atas rajanya. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka baca doa ni supaya terselamat daripada gangguan iblis dan syaitan tadi. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dengan engkau daripada iblis dan tentera-tenteranya. Allahu akbar. Ya, ini doa masnun daripada Nabi SAW. Maka bahawasanya apabila berkata ia akan dia, nescaya tiada memberi mudarat oleh iblis, maka iblis tak dapat nak memberi tipu daya, nak mencampakkan seseorang itu ke dalam kancah maksiat ataupun dosa. Dan sabda Nabi SAW,
irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluha al-malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Terangkat segala masjid padahal mengadu ia, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahlinya yang berkata-kata mereka itu di dalamnya dengan perkataan dunia. Yakni masjid-masjid ni dia mengadu-ngadu kepada Allah Taala. Mengadu pasal apa? Mengadu sebab banyak orang datang ke dia, ke rumah Allah Ta'ala ini, ke masjid ni, bersembang-sembang, berbual-bual hal dunia dalam masjid, ya. Maka masjid ni pun mengadu dia, mengeluh dia, mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka berhadap akan dia oleh malaikat. Maka berkata mereka itu baginya, kembali olehmu, sesungguhnya telah dibangkit akan kami dengan membinasakan mereka itu, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan malaikat itu untuk membinasakan orang-orang yang berbual-bual dalam masjid tadi, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika ad-daw'u fil masjidi. Barang siapa pasang pelita di dalam masjid dengan kadar barang yang berkeliling ia pada mata, ya. Ini dia pasang pelita dalam masjid tu untuk menerangi, ya. Nescaya sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama berkekalan demikian cahayanya itu di dalam masjid. Allahu akbar, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalikal hasiru fil masjidi. Barang siapa menghamparkan tikar di dalam masjid, sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama ada berkekalan demikian tikar itu di dalam masjid. Allahu akbar. Ini tikar mana? Sejadah, ya, ataupun kapet untuk keselesaan jemaah-jemaah masjid, ya, yang menunaikan ibadat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qazratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allahu min a'zami dhunubi. Allahu akbar, ya. Barang siapa mengeluarkan sesuatu yang dilewati dari masjid dengan kadar barang yang berkeliling di dalam mata, nescaya ini dia mengeluarkan benda-benda yang kotor ke benda-benda yang najis, yang ada depan mata dia sekeliling, orang nampak benda tu, kalau mungkin mengganggu, maka dia membersihkannya. Maka Allah Ta'ala juga akan membersihkan dia, mengeluarkan dia daripada dosa-dosa besarnya. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepadanya daripada segala dosa-dosanya, khasnya dosa-dosa besarnya. Dan pada satu riwayat bahawasanya yang demikian itu isi kahwin anak bidadari. Nampak, isi kahwin anak bidadari itu macam hadis yang tadi tu, membersihkan, membuang debu-debu masjid tadi tu, maksudnya membuang kekotoran-kekotoran, sentiasa menjaga kebersihan dalam masjid, ya, habuk-habuk, ada cicak ke apa ke, dibersihkannya. Itu akan menjadi mas kahwin untuk menikah dengan anak bidadari nanti, bukan kat sini, di dalam syurga esok, insya-Allah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katuruqi, ya, la taj'alu, jangan kamu jadikan masajidakum, masjid-masjid kamu, katuruqi, macam jalan raya. Maknanya shortcut, nak sini nak pergi ke sana, nak pusing jauh pula jalan, nak kena pusing, nak melepas ke tandas, ada kubur pula kat belakang, pusing je. Kita lintas ikut ni shortcut. Jadi ini dibuat macam jalan raya. Nabi SAW, jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Maknanya dibuat tempat lalu lalang pula. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah, yakni tempat ibadah hambanya,
akan dia. Ini hamba-hamba, segala hamba-hamba Allah nak melakukan ibadat, ya, semuanya lakukan di rumah Allah Ta'ala. Ini di masjid-masjid Allah Ta'ala. Seperti dikatakan bahawasanya Kaabah itu rumah Allah, ya, yakni tempat kiblat hambanya berbuat ibadat akan dia dan tempat turun rahmatnya, ya. Ini masjid-masjid ni juga adalah ibarat, ya, Kaabah Allah Ta'ala tadi, ya. Kalau Kaabah tu mana rumah Allah Ta'ala yang menjadi kiblat kita, ya. Semua masjid-masjid ni juga adalah ibarat rumah-rumah Allah Ta'ala yang bawa kita kepada kiblat kita, Kaabah tadi. Dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat. Ini terlimpah di atas Baitullah tu, di Masjidil Haram tu, di Mekah tu, tiap-tiap hari 120 rahmat. 60 diberi bagi segala orang yang tawaf. Ini orang yang melakukan tawaf keliling, ya, mengelilingi Kaabah tadi, mereka dapat 60 bahagian daripada 120 rahmat tadi. Dan 40 bagi segala orang yang syahid, dan 20 bagi segala orang yang menilik kepadanya. Allahu Akbar, ha? Yang menilik kepadanya, maknanya hanya tengok aja Kaabah tu pun dapat pahala. Ya, ada beberapa perkara yang kita tengok saja pun dapat pahala. Antaranya kita tengok apa? Tengok wajah kedua ibu bapa kita, ini tengok aja pun dapat pahala. Yang kedua, kita tengok wajah guru yang mengajar ilmu agama kepada kita, maka itu pun dapat pahala. Dan kita tengok Kaabah, ini juga dapat pahala. Tengok Al-Quran pun dapat pahala, ya. Allahu Akbar. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Nabi, al-hujunu wal baqi'u, ini diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam syurga. Dan hujun itu maksudnya apa? Bukit di Ma'la, tempat perkuburan di Makkah Al-Musyarrafah. Dan Baqi' itu adalah tempat perkuburan di Madinah, ya. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan perkuburan Ma'la, padahal tiada ada kubur lagi pada ketika itu. Maka sabdanya, membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat, ini daripada tanah perkuburan Ma'la itu, dan daripada ini tanah haram, 70,000 dan segala muka mereka itu, ini 70,000 jiwa dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Sebab apa? Banyak yang dikebumikan di situ adalah daripada orang yang syahid, ya. Masuk mereka itu akan syurga dengan tiada hisab, mensyafaat oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada 70,000. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas panas Mekah pada satu saat daripada siang hari, jadi sabar dengan kepanasan di tanah suci Mekah, ya, dalam melakukan amalan ibadat di Baitullah tu, ya. Mana ada bumbung masjid tu, macam kita ada bumbung kalau panas pun. Sana masjid di Mekah tu mana ada bumbung, ya. Yang kat tepi keliling tu adalah bumbung untuk orang yang bertawaf tu. Dia mana ada bumbung untuk mereka, ya. Jadi siapa yang sabar atas panas Mekah pada satu saat daripada siang hari, telah jauh daripadanya oleh neraka Jahannam perjalanan 100 tahun. Allahu Akbar. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah, yakni Baitullah, adalah tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut ia akan rumah daripada orang haji atau umrah, adalah ia atas Allah Ta'ala dhamin, ini jaminan bahawa dimasukkan dia ke dalam syurga jika mati ia, dan jika dikembalikan dia maka kembali ia dengan pahala dan ghanimah, ya. Ini orang yang melakukan haji, ya, ataupun umrah, maka mereka ni dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Beruntung orang yang dapat melakukan haji, yang mengerjakan haji ataupun sekurang-kurangnya umrah, ya. Memandang Baitullah, dan tersebut pada hadis ini ada dinyatakan tadi, ya, memandang Baitullah tu pun dapat ganjaran apa, 60 daripada 120 rahmat tu dia dapat 20 rahmat, ha, diuntukkan untuk orang-orang yang memandang kepada Baitullah tu saja. Dan tersebut pada hadis bahawasanya menilik Allah Ta'ala tiap-tiap hari kepada ahli bumi. Nampak? Allah Ta'ala tu dia maha melihat, dan dia sentiasa melihat, ya? Dan dia sentiasa memandang, menilik atas tiap
tiap penghuni bumi ni. Bukan kata kita ni terlepas daripada tilikan Allah Ta'ala, tak. Ya. Bahawasanya menilik Allah Ta'ala tiap-tiap hari kepada ahli bumi. Kita ni pun semua ahli bumi lah. Ya. Kita belum jadi ahli kubur lagi, belum ahli akhirat lagi. Ya, masih ahli di bumi lagi. Dan awal-awal tilikan kepada ahli al-haram. Ahli al-haram ni siapa? Ahli-ahli yang hadir melakukan ibadat di Masjidil Haram. Dan awal-awal orang yang ditilik kepadanya daripada ahli tanah haram itu ahli Masjidil Haram. Tanah haram tu maksudnya tanah suci. Ya, ada tanah haram di Mekah, di Madinah dan di Baitul Maqdis. Ini semua adalah tanah-tanah yang suci, di mana terdapat masjid-masjid yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai tempat ibadat. Ya, asalnya Baitul Maqdis itu sebagai kiblat kita yang pertama, kemudian Masjidil Haram, Masjid Baitullah, ya, kemudian Madinah tempat baginda Nabi SAW. Ini adalah tanah-tanah haram, tempat yang suci, mana tempat yang tidak boleh kita melakukan perkara-perkara dosa, maksiat. Ya. Jadi awal-awal orang yang Allah Ta'ala akan tilik atas muka bumi ni adalah orang-orang yang ada dekat atas tanah haram tadi, sama ada di Mekah, Madinah ataupun di Baitul Maqdis. Ya. Maka barang siapa memandang akan dia, yakni memandang akan yang ada di Masjidil Haram itu Baitullah lah, pada ketika tawafnya, maka diampuni Allah baginya. Allahu Akbar. Memandang Kaabah saja pun dapat pahala, diampunkan dosa. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika sembahyangnya, diampunkan baginya. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, diampunkan baginya. Allahu Akbar. Itulah antara, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Kaabah. Ya. Memandang dia pun dapat pahala. Ya. Maka kita kalau ada kesihatan, keupayaan untuk kita pergi menunaikan haji atau umrah, maka kita pergi dan luangkan masa kita untuk memandang Kaabah tu lama-lama. Ya. Selalu dah tengok macam-macam benda, ya, kita tengok Kaabah lama-lama, itu pun akan mendatangkan pahala. InsyaAllah saya sampai kat sini dulu, kita berhenti. Kita akan sambung tentang pembinaan Baitullah, ya, sejarah pembinaan Baitullah. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh saya buka soalan, siapa-siapa nak tanya. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.